Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 7.44 pagi, kami mulakan dengan rangkuman Belanjawan 2024. Belanjawan 2024 Malaysia Madani disifatkan sebagai amat komprehensif dengan semua segmen masyarakat diambil kira, tidak terkecuali pembangunan ekonomi dan infrastruktur di semua negeri. Bertemakan reformasi ekonomi memperkasa rakyat, ia melibatkan peruntukan RM393.8 bilion. Belanjawan tertinggi pernah dibentangkan. Ini adalah belanjawan kedua dibentang Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Keuangan. Februari lalu, beliau membentangkan belanjawan yang disemak semula berjumlah RM388.1 bilion. Mulai 1 Januari 2024, kerajaan akan memperketat langkah kawalan penyeludupan dan memperluas kepada produk minuman keras. Aktiviti pindah kapal bagi produk minuman keras akan dihadkan di pelabuhan tertentu sahaja. Kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan Bukit Kayu Hitam akan dijadikan sebagai laluan keluar tunggal bagi wilayah utara. Aktiviti import bagi rokok untuk pasaran domestik pula hendaklah dilakukan secara muatan kontena secara penuh. Kerajaan juga akan menambah peruntukan Pusat Respons Skam Kebangsaan NSRC kepada RM20 juta berbanding RM10 juta sebelum ini. Bank Negara dengan kerjasama sektor kewangan pula sedang membangunkan portal fraud kebangsaan atau NFP dengan kebolehan otomasi penjejakan dana. Dalam pada itu, agensi berkaitan sedang meneliti keperluan meminda undang-undang untuk membolehkan tindakan yang lebih berkesan diambil terhadap sindiket. Selepas projek membaik pulih tandas di 8,354 sekolah hampir siap sepenuhnya tahun ini, tekad sama diperhebat bagi baik pulih tandas awam di seluruh negara bermula tahun hadapan. Bagi tujuan itu, RM150 juta disediakan bagi menyelenggara dan membaiki tandas awam di 150 PBT seluruh negara. Kerajaan bersetuju menambah baik skim ex gratia bencana kerja dan meningkatkan had sling gaji daripada RM4,000 kepada RM6,000. Ia selaras dengan pindaan skim perkeso bagi sektor swasta. Ini membolehkan kadar bayaran faedah di bawah skim berkenaan meningkat sehingga 50% atau kira-kira RM1.6 juta. Penjawat awam atau waris akan menikmati tuntutan pampasan yang lebih tinggi sekiranya berlaku kemalangan semasa bertugas. Kerajaan juga sedang menyemak semula skim gaji dan allowance tetap penjawat awam yang kali terakhir dilaksanakan pada tahun 2012. Kajian Sistem Saraan Perkhidmatan Awam SSPA akan meneliti keperluan semua skim perkhidmatan. Ia dijangka akan dimuktamadkan pada penghujung tahun hadapan. Inisiatif baharu di bawah pelan liberalisasi visa Malaysia diberkenal melibatkan kemudahan seperti memudah cara kelulusan PAS pengajian bagi pelabur strategik dalam sektor utama, memperkenal PAS lawatan sosial jangka panjang untuk pelajar antarabangsa yang telah tamat pengajian bagi menampung keperluan tenaga mahir industri dan menambah baik kemudahan visa on arrival, PAS lawatan sosial dan tawaran multiple entry visa. Kerajaan juga bersetuju melonggarkan syarat-syarat sedia ada bagi permohonan Malaysia yang My Second Home. Kerajaan menyediakan RM160 juta untuk melaksanakan pelbagai inisiatif untuk manfaat penggiat seni. Antaranya RM60 juta di bawah dana kandungan digital, RM90 juta di bawah inisiatif Film in Malaysia Incentive dan RM10 juta bagi menyediakan skim dana padanan My Creative. Kerajaan bercadang untuk menetapkan kadar cukai pendapatan khas antara 0 hingga 10% kepada syarikat produksi filem, pelakon filem asing dan kru filem yang menjalankan penggambaran filem di Malaysia. Malah, sebagai bagi merancakkan industri seni negara, kerajaan akan kembali menganjurkan anugerah seni negara secara bertahunan. Kerajaan bercadang untuk menurunkan kadar duti hiburan bagi wilayah persekutuan dengan pengecualian sepenuhnya duti hiburan bagi persembahan pentas oleh artis tempatan. Pengurangan kepada 5% bagi taman tema, pusat rekreasi keluarga dan pengurangan kepada 10% bagi persembahan pentas oleh artis antarabangsa dan acara hiburan lain.
Program Komuniti Madani akan diperkenalkan di bawah seliaan Jabatan Perdana Menteri. Program bertujuan merancangkan aktiviti ekonomi. Peningkatan ekonomi melibatkan 5 sektor utama. Peruntukan RM1 bilion disalurkan di bawah Dana Komuniti Madani (DKM) bagi menyediakan negeran antara RM50,000 hingga RM100,000. RM100 juta diperuntuk bagi menyokong usaha pertubuhan bukan kerajaan NGO dan pertubuhan masyarakat sivil menangani pelbagai isu rakyat. Bagi memastikan sumber pendapatan institusi, organisasi dan tabung dapat menyokong inisiatif kebajikan dihasratkan kerajaan, syarat penggunaan dana bagi tujuan penglibatan dalam perniagaan dinaikkan kepada 35% berbanding tidak lebih 25% sebelum ini. Kelonggaran itu memboleh kerjasama antara kerajaan dan NGO diperkukuh untuk menambah baik kualiti hidup rakyat. Pemberian insentif dan bantuan kepada penjawat awam menerusi Belanjawan 2024 bukti kerajaan mendengar rintihan golongan itu dalam mendapati persekitaran ekonomi semasa negara yang mencabar. Presiden QPEX berkata bayaran insentif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam RM2,000 jelas membuktikan kerajaan komited menjaga kebajikan warga perkhidmatan awam. QPEX menghargai jumlah insentif itu yang merupakan tertinggi pernah diberikan. Peruntukan RM4.7 bilion untuk menaik taraf projek LRT3, LRT Laluan Shah Alam dan sistem sokongan adalah berita baik bagi pengguna pengangkutan awam, khususnya di koridor barat Lembah Kelang. Prasarana Malaysia Berhad berkata naik taraf itu bakal memberi manfaat kepada 2 juta pengguna di sepanjang koridor berkenaan. Peruntukan akan diguna bagi mengembalikan semula 5 stesen yang ditangguh pembinaannya sebelum ini, stesen Tropicana, Raja Muda, Temasya, Bukit Raja dan Bandar Botanik. Pengenalan portal fraud kebangsaan NFP yang diumum dalam Belanjawan 2024 bukti komitmen berterusan kerajaan menangani penipuan kewangan. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan CIMB, Dato' Abdul Rahman Ahmad, yakin usaha itu dapat mempercepat proses pembekuan dan pemulangan semula dana diseleweng. Dalam memerangi penipuan kewangan, peruntukan kepada Pusat Tindak Balas Penipuan Nasional digandakan kepada RM20 juta. Hong Leong Bank Berhad menyifatkan Belanjawan 2024 sebagai asas kukuh memenuhi keperluan digariskan Pelan Induk Baharu Perindustrian dan Kajian Separuh Penggal RMK 12. Bank itu yakin sasaran kerajaan mengurangkan defisit fiskal kepada 4.3% tahun depan berupaya melonjakkan keyakinan pelabur antarabangsa. Pengenalan cukai keuntungan modal, peningkatan cukai kepada 8% selain rasionalisasi subsidi dilihat langkah ke depan dalam memperluas ruang memperolehan kerajaan. JAKIM berbesar hati dengan pembentangan Belanjawan 2024 Malaysia yang jelas menunjukkan komitmen kerajaan dalam memartabatkan syiar Islam di negara ini. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Hakimah Muhammad Yusof berkata, peruntukan berjumlah RM1.9 bilion mampu memperkasakan ummah selain dapat mengukuhkan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Peruntukan antaranya bagi menyelenggara dan menaik taraf prasarana institusi pendidikan Islam yang semuanya berjumlah RM150 juta. Kadar inflasi negara diunjur mencatat antara 2.1% hingga 3.6% pada 2024. Unjuran tersebut sebahagiannya disebabkan oleh peralihan secara berperingkat ke arah mekanisme subsidi bersasar. Selain itu, prospek inflasi berhadapan risiko turun naik kadar pertukaran mata wang selain faktor berkaitan penawaran seperti harga komoditi global, ketidaktentuan geopolitik dan perubahan iklim. Rang Undang-Undang Perbekalan 2024 yang dibentangkan di hadapan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul akan dibahaskan di peringkat dasar selama 8 hari bermula Isnin ini, disusuli sesi jawapan oleh Menteri bermula 30 Oktober. Berdasarkan takwim persidangan Dewan Rakyat, Ahli Parlimen kemudian akan membahaskan rang undang-undang di peringkat jawatan kuasa selama 12 hari bermula 6 November depan. Rundingan berhubung pelaksanaan Peraturan Produk Bebas Penerbangan Hutan Persatuan Eropah atau EUDR masih diteruskan.
Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof, pada pertemuan kedua Disember ini, Malaysia berharap EU mengiktiraf sijil minyak sawit mampan Malaysia sebagai sebahagian daripada proses penyah makanan. Februari lalu, Malaysia menyertai misi bersama Indonesia dan Majlis Negara-Negara Pengeluar Minyak Sawit bagi menyuarakan kebimbangan dan bantahan terhadap pelaksanaan EUDR. Polis Diraja Malaysia akan memastikan segala insentif belanjawan 2024 dimanfaatkan sepenuhnya dengan tata kelola kewangan terbaik demi memelihara ketenteraman dan keamanan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein berkata, PDRM akan kekal komited dengan fokus menyampaikan perkhidmatan bertunjangkan integriti dan tata kelola yang baik. PDRM turut menghargai usaha kerajaan dalam menyalurkan segala peruntukan yang bakal dinikmati secara langsung oleh warga PDRM. PDRM umum pertukaran 23 pegawai kanan berkuat kuasa 13 November ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri dilantik pengarah Jawatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman. Timbalannya, Datuk Macha Anak Atta akan mengisi kekosongan itu dengan memangku pangkat Ketua Polis. Pertukaran lain membabitkan Ketua Penolong Pengarah Pendataan Analisa Jabatan Pencegah Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman SAC Nik Azeni Muhammad Faisal yang akan menggalas jawatan Penolong Pengarah di cawangan khas. Polis Perak menahan 537 individu disyaki terlibat sebagai pelbagai kesalahan dadah dalam op tapis khas. Sepanjang operasi bermula 10 Oktober lalu, polis melakukan serbuan ke atas 22 sarang penagih dadah di Ipoh. Seramai 525 suspek lelaki dan 12 wanita dalam lingkungan umur 19 hingga 67 tahun ditahan. Op tapis khas diadakan bagi melumpuhkan aktiviti pengedaran dan penyalahgunaan dadah yang menjadi masalah sosial serta kegusaran masyarakat masa kini. Seorang pelajar lelaki tingkatan 4 ditemukan lemas ketika mandi-manda di Pantai Mutiara Kem terendah Sungai Udang, Melaka pada petang Jumaat. Mangsa Faris Darwesi Muhammad Faizal ditemukan pada 9.20 malam kira-kira 50 meter dari pantai dan tempat terakhir mangsa mandi. Mangsa ke pantai bersama 14 pelajar dan 2 guru Sekolah Menengah Kebangsaan Kem Terendak pada kira-kira 6 petang untuk meraihkan hari terakhir guru pelatih di sekolah mereka. Lebih 100,000 ekor benih ikan bernilai lebih RM57,000 dilepaskan ke perairan Sungai Perak bagi menambah stok perikanan dan memperkayakan sumber ikan asli. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad berkata lebih 2 juta ekor benih ikan dan udang pelbagai spesies bernilai lebih RM500,000 dilepaskan di perairan sungai di negeri Perak setiap tahun. Tambahnya, sekiranya sungai dipelihara dengan baik, ia mampu meningkatkan hasil pendapatan kepada lebih 3,000 orang nelayan darat di Perak. My Aqsa Defenders melancarkan gelombang mega himpunan sejuta ummah pembela Palestin bagi mengangkat suara rakyat Palestin yang ditindas Zionis. Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Aiman Muhammad Zain kata inisiatif mengumpul anak muda di seluruh negara itu bagi menyampaikan maklumat betul mengenai konflik yang sedang melanda negara tersebut. Gelombang akan dijalankan selama sebulan mengikut situasi negara tersebut dan akan diperkembangkan lagi di peringkat serantau. Penduduk Gaza mengosongkan kediaman dan menuju ke selatan selepas amaran rejim Zionis semalam. Ia kemungkinan serangan udara yang akan dilakukan. Pun begitu ia disela jurucakap Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan meminta agar dia dibatalkan. Serangan bertali arus sejak 7 hari lalu mengakibatkan ratusan ribu penduduk hilang tempat tinggal dan menjadi pelarian. Perhimpunan dan tunjuk perasaan diadakan di bandar-bandar utama di seluruh dunia hari ini. Ia bagi menunjukkan solidariti dan menyokong pejuang Hamas. Di Iran, ribuan penduduk turun ke jalan-jalan utama melaungkan protes. Mereka menyeru negara-negara Islam bersatu menentang rejim haram Zionis Israel. Semasa berharap mereka membawa spanduk dan melaungkan slogan mengutuk kekejaman yang dilakukan.
Penunjuk perasaan juga mengibarkan bendera Iran, Palestin dan Hizbullah serta membakar bendera Amerika dan Israel. Kanta 7.44 pagi berakhir di sini. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.